Sesión en vivo. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda bersama saya dalam rancangan Bicara Remaja, sebuah program yang akan membincangkan isu-isu sosial remaja masa kini. Saya hos anda, Jasril Amri. Seperti yang anda saksikan dalam video sebentar tadi, ianya adalah berkaitan dengan mak rempit ataupun samsing jalanan, sebuah gejala yang semakin menular di negara kita. Persoalannya, siapakah mak rempit sebenarnya? Apakah aktiviti mereka? The Roll BT. Mak rempit merupakan istilah kepada pengunjung motosikal yang terlibat dalam pelumaan haram dan gejala negatif. Dianggarkan kira-kira 200,000 mak rempit ada di Malaysia dan jumlah ini akan semakin meningkat dari masa ke semasa. Mereka beraksi di celah-celah kereta yang penuh sesak untuk mendapatkan perhatian orang ramai. Ada di antara mereka yang terdiri dari golongan seawal usia belasan tahun yang masih bersekolah. Mereka menunggang motosikal tanpa lesen dan tanpa pengetahuan ibu bapa mereka. Mereka bersaing sesama sendiri dan ada kalanya untuk mendapatkan hadiah berbentuk wang dan gadis bosiang sebagai taruhan. Bagi menambahkan kelajuan motosikal, piston, brake, handle, tayar dan sebagainya diubah suai. Kebanyakan motosikal yang digunakan mak rempit tidak memenuhi piawai ataupun telah diubah suai dengan banyak. Malah ada juga mak rempit yang tidak mempunyai lesen sah, tidak membayar cukai jalan dan menaiki motosikal yang dicuri. Kini Taman Perumahan telah bertukar menjadi litar lumba oleh mak rempit. Untuk maklumat lebih mendalam tentang mak rempit, kita rehat seketika untuk memberi laluan kepada pesanan penaja. Tonight, move your body from left to right. To all you freaks, don't stop the rock. That freaks, don't freaking in over hot. Freaks, don't freaking in the house tonight. Move your body from left to right. To all you freaks, don't stop the rock. Oh, freaks, don't stop the rock. Freaks, don't freaking in the house tonight. Move your body from left to right. To all you freaks, don't stop the rock. That freaks, don't freaking in over hot.
Isn't it nice when things just work? Bertemu kembali dalam rancangan Bicara Remaja. Mengapakah mereka ini cukup berbahaya untuk masyarakat? Di sini kita boleh lihat teknik menunggang mereka yang cukup berbahaya di atas jalan tanpa mengira keselamatan awam. Oleh itu, kita saksikan paparan berikut yang telah kru kami sediakan. Semakin bahaya, semakin mendapat tepukan penonton dan mereka berasa bangga menjadi juara. Teknik itu seperti wheelie, fly atau Superman, berdiri dan sebagainya. Mereka sanggup cedera parah malah berani mati katak ketika berlumba. Pastinya mereka di bawah pengaruh dadah sintetik seperti syabu dan ais. Kelicikan Mak Rempit mengenal pasti jalan-jalan yang selamat juga menyebabkan golongan ini mendabik dada. Kononnya, mereka bijak melarikan diri daripada pengawasan pihak berkuasa. Malahan, anggota polis sendiri pernah menjadi mangsa tindakan melulu Mak Rempit. Ada di antara mereka mati dan terkorban ketika operasi Mak Rempit. Lebih info mengenai mereka, kita berehat seketika. You're waiting for someone? My mother. Me too. Jangan abang. Son, Mami kêu nghe hả? Gặp anh Chi hả? Sean. It's okay. She says she loves you. பசிக்குதா? சாப்பாடு கொண்டாந்துருக்கேன், சாப்பிட்றீங்களா? எல்லாமே முடிஞ்சு சாப்பாடு. ஆமா, ஆனா நீங்க உயிரோடு இருக்கிறீங்களா? நாம அதிர்ஷ்டக்காரங்க. Wow. Don't break my heart. Bertemu kembali. Mak Rempit. Mereka ini seakan-akan tidak gentar akan undang-undang jalan raya.
sekatan polis sudah menjadi mainan mudah bagi mereka dengan merempuh polis dan melawan arus tanpa mempedulikan keselamatan mereka dan pengguna jalan raya yang lain. Polis trafik yang bersenjatakan pistol dan kayu cota tidak dipedulikan. Ibu bapa masyarakat pastinya menyalahkan polis sekiranya berlaku kejam kepada mereka. Usaha polis trafik mengadakan sekatan jalan raya dan menguasai pergerakan mak rempit seolah-olah diperlekehkan sehingga ada yang berani merempuh sekatan yang diadakan. Oleh itu, kita saksikan video ihsan dari media yang sempat kru kami sediakan. Kita saksikan dahulu. Kumpulan mat rempit dikatakan kembali menimbulkan pelbagai masalah kepada pengguna jalan raya di Kuala Terengganu, terutama menjelang malam. Tindakan mereka bertambah ganas dan liar walaupun operasi pihak berkuasa terus dipertingkatkan. Kita tengok mereka ni sering membaling batu, membaling objek-objek keras lah kepada kenderaan polis dan anggota polis yang menjalankan tugas untuk mengatasi masalah rempitnya. Lazimnya kegiatan mat rempit bermula antara jam 6 petang dan menjelang maghrib. Mereka kembali aktif bermula jam 11 malam sehingga awal pagi. Kru 999 ke Kuala Terengganu setelah mendapat aduan. Pengadu memaklumkan mat rempit begitu giat di hujung minggu membabitkan Jalan Durian Burong, Jalan Padang Midin dan di hadapan Stadium Gong Badak. Jalan berkenaan menjadi pilihan kerana lebih lebar, bau jalan rendah dan lampu jalan terang. Tinjauan pada Jumaat malam mendapati ribuan motosikal berarak dan berlumba sekitar bandaraya menyebabkan gangguan serta kesesakan lalu lintas selain bunyi bising. Diorang tak menghormati lalu lintas lah, terutamanya traffic light. Merah, hijau ke kuning ke semuanya hak milik mereka. Semua ni dia orang jalan. Di mana kenderaan yang lain ni kita terpaksa berhenti, terpaksa memberi wang kepada mereka. Dia memaklumkan mat rempit kebanyakannya menjadi ahli persatuan motosikal dan dipercayai menganjurkan kegiatan lumba haram. Kru 999 mendekati sebuah kelab motosikal, dianggotai lebih 1,000 ahli dan mempunyai pejabat di Jalan Pasir Panjang, Kuala Terengganu yang turut beroperasi sebagai bengkel motor. Wartawan 999 Khairul Wasiril Aswad dan juru kamera Ansari Alwi menemu bual Presiden Kelab berusia 23 tahun walaupun pada mulanya dia cuba mengelak apabila ditanya mengenai mat rempit. Dia mengaku bekas mat rempit dan memberitahu kegiatan terbabit satu hiburan di kalangan remaja tempatan. Lain benda tu apa kita nak buat kalau ada wayang lain lah. Wayang ke atau ada wayang tak ada ini Imam Mak Jiwang pun rempit sekali ya. Antara kelab aktif di Kuala Terengganu ialah 71, Benetton, Bad Green dan Dracula. Pertelingkahan antara kelab-kelab turut berlaku. Memang kita bergaduh dengan korang dia. Dia buku kawasan. Dipercayai setiap kelab mempunyai kawasan tersendiri dan apabila ia diceroboh, pergaduhan akan berlaku. Kru 999 melakukan penyamaran dan menggunakan kamera tersembunyi mendekati mat rempit di Jalan Durian Burong. Kami mendekati 4 mat rempit berusia 19 tahun hingga 24 tahun. Mereka kemudian menunjukkan lokasi merempit dan pertemuan rahsia dengan puluhan rakan lain. Pernah jadi kemalangan? Nah, apa yang berlaku masa kemalangan?
Getok di belakang. Masa bila? Bulan 12 tahun lepas. Menurut Amirul, kegiatan ini sukar ditinggalkan walaupun pernah terbabit dalam kemalangan. Mak rempit. Golongan ini juga boleh menyebabkan terjejasnya imej golongan remaja dan imej negara. Kegiatan mak rempit yang berleluasa ini jelas menunjukkan bahawa golongan remaja di negara kita menghadapi masalah sosial yang agak serius dan ini harus dibendung. Ini penting bagi menjamin keselamatan negara dan pengguna jalan raya. Tindakan yang tegas dari pihak berkuasa juga perlu diambil selain ibu bapa juga perlu untuk memantau pergerakan anak-anak mereka. Pengusaha filem juga harus mengurangkan penghasilan filem yang berunsurkan kegiatan ini yang boleh mempengaruhi anak muda masa sekarang. Sekian sahaja dari kami, kru Bincang Remaja. Dan kami tinggalkan anda sedikit sudutan untuk episod akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera.